أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15. Baris yang kelima daripada atas. Muka surat 15, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kalimah yang kedua, daripada dua kalimah. Kalimah ni bukan satu-satu patah perkataan. Kita kalimah ni satu-satu. Terkadang kalimah ni satu ayat yang lengkap, satu kalimah. Satu ayat yang lengkap, satu kalimah. Mana kalimah pertamanya la ilaha illallah. Kalau kita nak satu-satu, banyak kalimah di situ. La satu kalimah, ilaha satu kalimah, illa satu, Allah satu kalimah. Tapi dipanggil satu kalimah yang lengkap, iaitu ada dua kalimah. La ilaha illallah satu kalimah, Muhammadur Rasulullah satu kalimah. Di kalimah ni satu kalimah yang lengkap lah. Kalau kalimah satu-satu patah jadi banyak tu. Muhammad satu, Rasul satu, Muhammadur Rasulullah. Kalau ketiga tu, kalimah yang kedua. Dan kalimah yang kedua daripada dua kalimah. Mana kalimah yang kedua? Iaitu kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Itu memberi faedah akan ikrar dengan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas selesai membicarakan sifat Allah, sifat Rasul, kemudian pergi kepada sifat Allah, sifat Rasul, terkandung pengertiannya di bawah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimah syahadah itu, kalau balik kepada permulaan bicara kitab, rukun Islam. Yang kita belajar sifat Allah, sifat Rasul ni pergi kepada rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dua kalimah syahadah itu rukun Islam. Bicara di awal kitab Faridah ni. Kemudian dalam kitab Faridah, kitab Tauhid. Kitab Tauhid, maudhu' pembicaraan dianya adalah bab iman, bab akidah. Jadi pembicaraan sifat Allah, sifat Rasul
pembicaraan berkaitan dengan iman. Adapun dua kalimah syahadah itu pembicaraan berkaitan dengan Islam. Iman lain, Islam lain. Iman dan Islam kita maklum dia tidak berlaziman. Pada tidak berlaziman, orang Islam pasti beriman, orang beriman pasti Islam. Tidak. Ada orang Islam yang tidak beriman, itu nyatalah orang munafik. Abdullah bin Ubay orang Islam, mengucap dua kalimah syahadah, semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay apabila mati dikapangkan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pakat semua jenazah dia sebab orang Islam, hukum dunia. Tetapi di sisi Allah tidak beriman, kafir, hukum akhirah. Itu nyatalah orang Islam pada zahir tapi tidak beriman pada batin. Jadi Islam lain, iman lain. Kalau kata orang Islam berimanlah, oh tu dak reti sangat ah. Islam kita warisi, Islam kita pusakai. Pusakai dah macam paraid juga dah. Macam paraid dah. Islam yang dipusakai, mana apa tu, diwarisi lah. Apabila mak ayah Islam, anak otomatik Islam. Mati dalam kandungan ibu 6 tahun ke atas, jenazah ni, mayat ni diuruskan sebagaimana orang Islam dewasa yang lain. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Sebab apa? Orang Islam. Islam apa? Islam mak ayah dia tu lah. Jadi Islam mak ayah dia, hak dah perut tu hukum Islam, Islam warisi. Adapun iman, iman tidak warisi. Iman kepercayaan hati masing-masing. Itu Islam lain, iman lain. Ada orang ceramah, orang Islam pastilah beriman. Itu tak kena sangat, tak betul sangat tu. Jadi Islam lain, iman lain. Tapi tak cerahlah kita bicara. Tak cerah walaupun dia berasingan, tapi tak cerah. Sebab tu dikaitkan dengan dihubung kaitkan antara kita bicara bab iman, sifat Allah, sifat Rasul, terkandung di bawah dua kalimah syahadah hak Islam. Ada ni. Dalam kitab Baqarah dimulaikan dengan dua kalimah syahadah. Baru pergi kepada aqaidul iman yang 50. Hak kitab Faridah ni aqaidul iman 50. Barulah pergi kepada dua kalimah syahadah. Mana apa tu? Tak akan cerahkan antara Islam pada zahir dan iman hati dengan Allah dan Rasul, tak cerah. Tapi tidak berlaziman. Pada ni ada orang beriman di sisi Allah tapi tidak Islam di sisi zahir. Mana kafir pada hukum zahir. Kafir pada hukum zahir ni saya biasa duk cuba contoh. Dalam radio Aikim tu ada satu slot saudara kita, tak silap gitulah, ke saudara baru ke gitulah. Tajuk dia cajuk je, saudara kita ataupun saudara baru gitulah. Jadi yang dijemput adalah mu'allaf akan ditanya berkaitan dengan latar belakang, asal-asalnya macam mana, jadi timbul minat pada agama Islam ni macam mana. Jadi cerita-cerita tu bagai-bagai peseng lah. Tapi kadang-kadang dengar tu, dia kata selama saya bersekolah dengan orang Islam, selama saya bekerja bersama-sama orang Islam, tidak ada seorang orang Islam pun yang pernah mengajak saya masuk agama Islam. Lepas tu dia timbul minat sendiri kemudian. Tapi nak ceritanya, di sekolah memang bersama dengan orang Islam, sampai masuk universiti bersama dengan orang Islam, masa bekerja bercampur dengan orang Islam. Tapi dia kata selama-lama tu tak ada seorang pun orang Islam yang pernah dakwah saya masuk Islam. Dia kata dia timbul minat pada agama Islam kemudian.
Mana apa tu? Sendiri cari. Bukan orang Islam yang dakwah. Dia bukan kata orang Islam yang tak dakwah. Terkadang perangai orang Islam lah yang menjadi pendinding kepada orang bukan Islam untuk minat pada agama Islam. Ni dia tak pernah seorang pun ajak. Berat laginya perangai orang Islam lah yang menyebabkan orang bukan Islam ni tak terbuka pun. Bukan timbul anggapan yang buruk pada umat Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam ni bagai-bagai. Tapi dalam tu dia cerita macam-macam lah. Ada yang dia semayang senyap-senyap lama dah, tapi mengucapnya tidak dak sebab dia tidak ada keberanian. Ada berpindah pada Semenanjung, cerita orang Sabah Sarawak, barulah dia mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya dia sudah beriman awal-awal lagi dah. Tapi pada hukum zahir dia bukan orang Islam. Sebab nak jadi orang Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah di hadapan orang Islam. Manakala sekarang pergi pejabat agama rasmi, pejabat agama akan keluar satu surat, satu kad yang mengesahkan bahawa dia adalah orang Islam. Islam pada zahir kena begitulah. Tapi nak ceritanya dia sudah beriman daripada awal. Walaupun dia tak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Syarat untuk sah iman bukan mari daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syarat untuk sah Islam. Orang bukan Islam dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah dia sebagai orang Islam. Beriman ke tidak? Hati dia percaya tak kepada Allah? Hati percaya tak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia tak percaya. Yang kamu mengucap nak masuk Islam kenapa? Kerana nak berkahwin, contoh. Tapi kita jangan tomoh ni. Jangan kita bubuh pula. Tengok muka ni nak berkahwin je ni. Jangan. Tak ni. Walaupun ada muqtada dia sekalipun. Pada muqtada dengung. Kalau kita tak faham, dengung tu kak baca Quran tau. Dengung kok sikit. Dah dengung tak baca Quran. Kau orang muda sekarang tak ada dah dengung. Tak ada dah mak je dah. Mak ke apa? Dalam nak suruh baca panjang sikit tu, orang kita panggil dia. Kan? Dengung situ tu. Tak dengung langsung ni. Kita lah dengung tak dengung lah. Kalau sekarang panggil mana? Mak. Panjang. Tapi ni bukan dengung tu. Muqtada ni meh pada ni. Tengok peseng ni nak nikah je ni, tak percaya ke Allah dan Rasul ni. Ataupun ni nak bantuan kerajaan ni. Dah ada nampak nak percaya pada Allah dan Rasul ni. Walaupun ada nampak dengung sekali pun ada meh peseng-peseng, mirip-mirip, sekalipun haram kita tohmoh seumpama tu. Walaupun ada dengung. Tak salah dengung tak faham. Muqtada. Ada mirip-mirip. Ada kita panggil meh tu. Pada meh. Bukan meh hok binatang makan ni. Tu meh lah ingat tu. Meh ada dia. Muka dia ada meh. Ada ni. Mirip. Tu meh. Maknanya tengok pada zahir ni. Nak berkahwin je ni mengucap dua kalimah syahadah ni. Ni nak bantuan kerajaan ni. Apabila masuk Islam ada dapat bantuan daripada pejabat agama. Nampak ada seumpama haram kita tomoh. Ada ni. Walaupun ada tandaan. Jadi makna dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi hati dia tak percaya pada Allah dan Rasul. Maknanya dengan dua kalimah syahadah tu hanya sah sebagai orang Islam, tapi di sisi Allah masih lagi kafir. Kemudian dia pun dapatlah pemahaman agama sedikit demi sedikit, datanglah kepercayaan dia pada Allah dan Rasul. Saat itu dia beriman. Kalau siapa kesudah lepas dia berkahwin tu, boleh pasangan yang sama macam dia juga, pasangan yang Melayu, yang Melayu gitu.
Dia Melayu gitu. Dia pun dah kadang-kadang berjumpa di mana tu? Berjumpa di Kelab Malang. Kadang-kadang hok Melayu ni pelayan JRO contohnya. Nak berkahwin dengan pelayan JRO ni kena masuk Islam sebab itu orang Melayu. Maka berkahwinlah antara yang mu'alaf ni dengan hok Melayu ni. Kehidupan dua ni sama sahaja, semayang tak ada, kehidupan bergelomang dengan maksiat. Jadi hok masuk Islam ni langsung tidak ada pendedahan berkaitan dengan Allah dan Rasul. Maknanya dia sampai ke sudah tak ada keimanan. Zahirnya orang Islam. Sampai masa mu'alaf ni mati, jenazah diuruskan sebagai orang Islam, tapi di sisi Allah dia tidak pernah beriman. Kekal neraka selama-lamanya. Ada ni. Jadi walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, jadi untuk sah iman tidak berkait dengan dua kalimah syahadah. Ini kena faham antara Islam dengan iman. Tidak berlaziman tapi berkait. Bicara bab dua kalimah syahadah zahir pergi kepada beriman dengan Allah dan Rasul, mengaji sifat Allah, sifat Rasul. Apa? Hubung kait antara dua kalimah syahadah dengan bicara bab iman. Lain. Tapi dia ada kaitan. Dia tak boleh cerah tanggah antara Islam, dua kalimah syahadah, dengan iman, dengan berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul, aqaidul iman yang dia berkait. Jadi bicara sifat Allah dan Rasul ni terkandung pengertian dia di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai terdahulunya terkandung di bawah la ilaha illallah sifat istighna dan sifat iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pecah. Maksud dia sifat istighna adalah 23 sifat. Maksud dia sifat iftikar kepada Allah 18 sifat. Jadi 41 sifat atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 20. Tapi di belakang dia ceritalah pulaknya. Jalan sifat 20 berapa, jalanan sifat 13 berapa, jalanan sifat 24 berapa. 24 mari mana pula? Jangan pening gitu. 24 lah. Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Jadi 24. Yang muktamad sifat 13, wujud sampai ke kalam. Yang masyhur sifat 20. Yang tidak muktamad dan tidak masyhur sifat 24. Dia ngaji sifat apa tu? Sifat 24. Allah 24. Lepas tu aqaidul iman berapa? 58. 50 capuk 4 sifat wajib, capuk 4 sifat mustahil, 58. Tu belum lagi dalam jadual tu. Jadual tu kan 68. Tapi masyhurnya 20. Aqaidul iman yang 50, muktamadnya 13. Aqaidul iman 36. Hak 24 ni tidak muktamad dan tidak masyhur. Gitu. Tapi dalam kitab Faridah ni diwari belaka. Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Dia mari belaka lengkap ni dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi hak tu hak terkandung di bawah kalimah yang pertama la ilaha illallah. Terutama sekali kena perici molek hak sifat istighna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kena perici molek sifat iftikar ilaih wahdaniyah. Kena perici molek tu. Hak mukhalafatuhu lil hawadith maksud bersifat istighna, wahdaniyah maksud bersifat iftikar kepada Allah. Dua-dua tu kena perici. Itu saya ulang sentiasa antara mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Panjang tak wahdaniyah, berapa harakat tu. Tak sedap ceritalah tu buat lagu. Tu buat lagu. Mana lagu ni tak kira harakat. Jangan wahdaniyah. Ustaz baca berapa harakat? Tu lagu, pandang lagu. Lagu tak kira harakat.
Dia buat je lah biar bunyi sedap. Tu dua tu kena letak molek. Tambahan dahulu sebelum habis bicara sifat harus bagi Allah, sebelum memulai sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, didatangkan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Mu'tazilah Qadariyah dan juga mazhab Mu'tazilah Jabariyah. Ni memang sungguh-sungguh ni. Ni memang sungguh-sungguh. Sekarang banyak Mu'tazilah Qadariyah. Walaupun di kalangan mereka yang mengaku mereka lah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar, Mu'tazilah Qadariyah. Ada ni. Begitu juga Mu'tazilah Jabariyah. Banyak sekarang ni. Tu kena kira molek. Tahu sudah kira lah orang duk ceramah-ceramah tu, dia kata mana ada dah Qadariyah, mana ada dah Jabariyah. Itu semua lipatan sejarah. Itu sejarah lampau pada masa dahulu. Sekarang sudah tidak ada. Qadariyah, Jabariyah tak ada dah. Hak ada sekarang ni apa? Yang ada sekarang ni sekular, liberal, pelura. Tak ada. Tahu sekular, pelura, liberal. Lepas tu apa lagi? Dia kata ni. Tak ada dah dia kata Qadariyah, Jabariyah. Apabila benda tak ada, umpama hantu, dia kata. Kalau bicara hak benda tak ada, bicara hantu, dia kata. Mana hantu tak ada? Ada hantu kena sekali baru tahu. Tak ada hantu apa. Buka tingkat pondok. Tak ada ni. Nak baca apa? Nak baca apa? Nak baca ngak kaku gitu je. Buka tingkat pondok. Allah. Tak nak cerita lah, nak lukis tak boleh. Tak boleh nak baca, nak baca ayat kursi. Ada. Dia baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi. Atu tu ikut dia baca ayat kursi. Kena jing Islam. Wala ya'uduhu hifzuma. Situ baru dia lekat. Tapi dia terus baca. Anda nak baca macam mana? Baca ayat kursi, turut juga jing Islam tu. Ada ni. Pondok ni, tu guru dia beli tanah murah. Tanah jauh daripada orang. Macam pondok pasir tumbuh tu. Tu jauh dari orang tu. Sekarang ni jadi bandar dah sekarang ni. Jadi dilingkungi oleh bandar dah sekarang ni. Pondok pasir tumbuh tu kan, dilingkungi oleh bandar. Dulu daripada jalan besar masuk dalam tu, takut jalan kaki. Sekarang ni mana dah bandar lagi dah dulu. Jadi apabila Tok Guru ni duit tak ada, beli tanah jauh daripada orang, jadi hak murah lah, cara murah hak jauh dari orang. Kalau tengah-tengah tu mahal, tak ada duit nak beli. Tempat jauh dari orang ni, tempat orang mana buang boleh. Buang tu apa? Acok apa? Acok dah. Buang acok. Situ tempat buang acok, pergi buat pondok tempat dia. Kau ni ngosek lah. Orang lemah semangat tak boleh duduk pondok. Kurang-kurang tak boleh tidur malam. Kita lena je, dia mari tindih. Kejut. Kita lena je, dia mari tindih. Kejut. Tak boleh tidur sampai pagi. Gerang-gerang. Tunjuk kat muka. Tunjuk muka sungguh. Kenaling. Dah, nak tidur tak boleh. Apa tak ada? Atu ada jin syaitan tu lah. Ada atu tak ada, dia kata. Jadi Qadariyah je boleh kata tak ada. Kenapa tak ada? Sekarang cukup ramai. Cukup banyak dan rakaman-rakaman, terutama sekali Qadariyah. Jadi kita nak faham moleknya, wahdaniyah mukhalafah pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan, kita kena pasok molek. Ada ni? Wahdaniyah pada perbuatan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan perbuatan hamba. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan hamba atas jalan ikhtiar usaha. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hamba. Mukhalafah. Bersalahan dengan mana tidak serupa. Maka bersalahan yang ini tidak serupa antara perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan hamba atas jalan ikhtiar usaha. Berarti hamba ada perbuatan, hamba ada perbuatan pada zahir yang kata wajib kita i'tikad. Pergi pada wahdaniyah pada perbuatan.
Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Yang perbuat hanya Allah. Mana hamba tak ada perbuatan. Dah mukhalafah tu perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hamba. Hamba ada perbuatan lah. Tapi perbuatan hamba itu usaha je, tak boleh bekah. Tak serupa dengan perbuatan Allah. Wahdaniyah pada perbuatan yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Hamba tak ada perbuatan. Jadi macam berlawan lah pulaknya. Hak mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Hak mukhalafah pada perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba hanya pada zahir. Pada batin hakiki, hamba tidak ada perbuatan, hanya yang ada perbuatan Allah. Dua-dua kita pegang. Kita wajib berpegang dan akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, tapi pada batin hakiki kita wajib berpegang pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qada Allah juga. Gitu je. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Kalau berpegang hamba di pilihan dan perbuatan mutlak serta bekah, tu Qadariyah. Kita berpegang hamba di pilihan dan perbuatan tapi majazi saja, letak pada zahir. Batin hakiki wahdaniyah pada perbuatan. Allah juga khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Pilihan hati kita Allah yang jadikan. Terdetik di hati kita pun Allah yang jadikan. Gerak diam kita usaha Allah yang jadikan. Berkelip mata kita pun Allah yang jadikan. Sebab apa? Yang menjadikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah pada perbuatan. Tak dua tu nak kena letak molek. Hak mukhalafah masuk pada sifat istighna. Wahdaniyah masuk pada sifat iftikar kepada Allah. Ni kena letak molek dua ni. Tunduk pada akidah Jabariyah, yang lebih berat lagi terlajak pada akidah Qadariyah. Ini memang sekarang dalam rakaman-rakaman orang-orang yang popular yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang disyekhkan, yang diangkat, yang disana sebagai international dipanggil. Bukan tahap negeri, bukan tahap kampung, tahap international antarabangsa. Tapi kalau tengok rakaman bicara bab ikhtiar usaha mutlak hak hamba, sebebas-bebasnya hak hamba. Kita ahli sunnah tidak. Sebebas-bebas hak hamba pada zahir. Pada zahir kita bebas memilih melakukan, tidak ditarik, tidak ditolak, tidak dikontrol, tidak ada. Kita memilih dan melakukan sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi apa yang berlaku? Sekalian qada dan qada, wahdaniyah pada perbuatan, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.